Okay, testing. Aku ni je. Aku tak charge lagi bateri. Okay, hello, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kejap lagi cikgu nak live. Cikgu tengah live pun. Kejap lagi cikgu akan tunjukkan kat korang macam mana jawab soalan-soalan matematik. Cikgu baru beli buku math tau. Cikgu baru beli buku maths. Ini matematik tambahan, buku kertas soalan SPM sebenar ni matematik tambahan. Cikgu beli buku math juga. Lepas tu nanti kita nak bincang lah few soalan. Alright, kita nak bincang a few soalan. A few soalan paper 1 kot. Sebab bukan sebab senang. Sebab apa? Bukan. So kalau paper 2 kita nak kena tunjuk soalan lah kan, betul tak? Nak tunjuk soalan. Sebab lagi pun dengan jadual dan pelbagai so macam mana pula cikgu tunjuk kan. So cikgu rasa nanti cikgu buat soalan SPM, okey? Cikgu buat soalan SPM je lagi. Tapi kejap tunggu jap. Ajak dulu kawan-kawan yang lain datang kan. Lepas tu nanti cikgu tunjuk. Cikgu nak buat paper 1 sebab cikgu sangat excited tau. Yes, cikgu dah ada buku tu. Cikgu dah bila dia kata bila cikgu dah nampak dah itu dekat dekat kedai online. So cikgu nak beli dah. Okay, mana tadi? Okay. So tadi cikgu selalu macam tu. Saya selalu lupa benda cikgu buat. Okay, cikgu sama balik. So cikgu bila cikgu tahu buku tu dah available untuk ni kan. Sebab cikgu terus pergi beli. Sebab cikgu actually excited tau. Sebab kan tahun lepas kan orang kata soalan matematik susah gila. Kan? So cikgu dah tengok dah paper 1. Ada tapi PDF lah yang gambar-gambar tu kan. Cikgu buat dekat cikgu buat dulu dah. Okay, ni. Okay, cikgu fokus kat korang sekarang. Okay, cikgu fokus pada awak sekarang. Okay, good. Okay, so next adalah cikgu cerita, cikgu sangat excited lah nak jawab soalan math tu sebab diorang kata susah kan. So cikgu nak lah jawab soalan tu. So apa yang cikgu buat adalah cikgu dapat kertas 1 je. Kertas 1 je, kertas 2 tak ada. So cikgu tengok lah kertas 1 cikgu tengok macam okey lah, tak susah sangat. Okay, macam fair bagi cikgu. Okay, baik cikgu akan fokus. Okay, lepas tu balas. Okay, lepas tu lepas tu so tadi malam tadi cikgu pergi beli kejap ke buku ni, and cikgu bukan sahaja mendapatkan buku matematik tambahan pun cikgu dapatkan juga. Okay, so so cikgu sangat seronok lah ni. So cikgu tak pernah buat tau soalan ni. So jadi kita buat sama-sama. Kalau cikgu sangkut masa buat, kita discuss sama. So korang get ready dengan kalkulator. Kerana apa? Cikgu dah tak ada kalkulator dah. Mana pergi dah kalkulator cikgu tak tahu. Cikgu ada kalkulator ni je yang tinggal. Ni je. Ini pun cikgu insyaAllah cikgu bukan cikgu insyaAllah. Memang cikgu kena jaga elok lah. Sebab cikgu ni benda ni hadiah. Orang bagi hadiah. So nak kena senang kira-kira. Okay, kejap Kejap lagi cikgu bawa kita pergi tengok adakah room tu available untuk cikgu buat live. Kita orang ni kongsi room. Cikgu Bert dah habis dah. Bert habis dah live. Okay, jom kita live sekarang. Mari kita tunjuk. Kenapa? Tegak? Kenapa ni tegak? Kau tak sengitkan ke? Oh, FB. Okay, sekejap cikgu setting sekejap. Tu cikgu Bert ke belakang sana. Oh, nanti malam cikgu nak buat soalan dari buku tu ke? Oh, tak. Malam cerita lain. Okay, malam cerita lain. Diorang ni, phone diorang ni semua besar-besar tau. Phone cikgu je kecil. Jadi bila nak pulas ni, banyak jadi Okay, jap. Hai Afzal. Hai. Afzal tengah cuti semester ke? Okay, tengah cuti semester. Okay, mana iPad diriku? Okay, sekejap Okay. Alright. Okay, thank you everyone kerana stay dalam ni. So kalau cikgu nak start dah kelas. So kalau awak ada kawan-kawan, cikgu sangat appreciate kalau boleh share sesi live cikgu ni. Cikgu nak start mengajar dah kejap lagi dalam masa 1 minit. Okay, cikgu akan turn. Cikgu nak pusing macam ni, cikgu nak flip komputer. Macam ni cikgu nak flip benda ni. Cikgu akan flip dengan button ni. Okay, cikgu dah flip. Alright. Okay, korang nampak dah whiteboard cikgu. Tapi cikgu tak baca komen. Tapi sekejap cikgu pergi ambil iPad. Jom kita start kelas. Ni buku dia. Ni. Cikgu baru beli. Masih bau kedai lagi. Okay, 3110. Okay, kita sebut password lah.
Ini bukan. Okey, mana tak tukar lagi ni? Okey, tukar dah. So PTTI and voila. Cikgu dah boleh tengok sesi live sekarang. Tada. Okey. Cikgu dah bersedia. Okey guys, cikgu dah bersedia. Tingkatan berapa dah cikgu? Kita nak buat soalan SPM. Soalan SPM ni so kalau cikgu buat soalan SPM ni kita 1 sampai 5 lah kan. Tapi cikgu pilih soalan-soalan yang okey lah, yang kita boleh jawab semua. Tapi cikgu rasa cikgu nak ambil somewhere dekat form 1, form 2, form 3. Tapi yang dalam SPM lah of course. Contohnya mungkin cikgu nak buat ni. Ini garis lurus ni. Okay, ni garis lurus. Lepas tu ada juga ni. Ni cikgu tak buat kan. Sebab apa? Sebab apa cikgu tak nak buat ini soalan dengan korang? Sebab by the time cikgu habis lukis, korang dah dapat jawapan. So cikgu tak nak buat. Alright. Lepas tu kita ada graph scene best, trigonometry. Okay. So cikgu pun dah tengok dah pattern soalan tahun ni, gaya macam ni. Tapi ni tau, graf gerakan, tajuk graf gerakan keluar sampai 2 kali tau dekat peta 2. Terkejut kau? Tengok graf gerakan Sekejap ni SPM, kata ni. Lepas tu mana dia? Sekejap, sabar. Bukan sini. Ni graf gerakan. Pasal jarak dengan masa. Tu soalan A. Lepas tu dia selang. Lepas tu soalan 17. Dia ulang sekali lagi. Graf gerakan, jarak dengan masa juga. So tahun ni insya-Allah keluar laju masa. Yang ni pun keluar laju masa juga. So tahun ni insya-Allah keluar laju masa. Okay. InsyaAllah keluar laju masa. Lepas tu rangkaian teori graf ni kat belakang. Okay, so boleh dapatkan di pasaran sekarang. Mati nak. Tapi betul lah cikgu tengok soalan. Cikgu tak ada kata dia senang, tak ada kata dia susah. Soalan yang paper 2 tau. Tapi sebab soalan dia banyak tanya pasal justification. So maksudnya diorang ni kena buat ayat untuk jawab soalan ni. Berdasarkan data tersebut, raket manakah yang patut dibeli? Justifikasi. By the way, ni cikgu bacakan soalan tau, bukan juga nak jual raket. Ni bukan kelas menjual raket. Tak tahu kod-kod lah TikTok ni, tiba-tiba dia ingat cikgu menjual. Okay, but anyway, tahu Reza ni banyak bakal lah. So dia banyak, kertas 2 memang banyak gila soalan aplikasi. So get ready dah calon-calon SPM sekalian. Ada soalan graf ada juga. Di hukum linear, kebarangkalian of course, kebarangkalian mesti ada punya confirm. Lukisan tu, lukisan pelan dan dongakkan tu ada. Pembesaran, itu mesti ada transformasi. Statistik mesti kena ada punya. And of course your favourite cukai dengan insurans mesti keluar. Ni soalan apa ni? Ini adalah ini bukan cukai insurans, ini adalah pengurusan kewangan. Cikgu tu buku apa? Ni buku SPM sebenar. Buku kertas soalan peperiksaan SPM yang sebenar. Okay. Buku fizik menangis. Budak fizik menangis lihat ni tapi tak jawab apa-apa je. Ya ke? Susah kan? Fizik susah tak? Cikgu ajak bab kebarangkalian. Kat kedai buku ada. Pergi tengok kat kedai buku korang ada sebenarnya. Okay, kebarangkalian Okay, mari tengok soalan kebarangkalian dulu. Mana dia? Kebarangkalian soalan. Kita kata satu Okay, jom kita start jom. Kita buat random soalan sekejap Cikgu padam sikit sini. Apa atas ni? Random. Ni nampak sampai sini okay. So random soalan SPM Math. Okay, soalan mana? Soalan random 2021. Okay, lupa Math 2021 kan? 2022 tak keluar lagi, korang jangan macam-macam. Okay. Alright, so first kali apa ni? Mana nak dapat buku ni? Kedai buku ada lah. Kedai buku ada. Cikgu first nampak dekat ni, ada online.
Lepas tu cikgu tengok, lagi murah kalau beli dekat kedai buku kan. So beli buku ni lah. Okay. Okay, kita buat kebarangkalian dulu. Lepas tu kita buat garis lurus Okay, so cikgu tulis sini kan. First, kebarangkalian. Lepas tu yang kedua buat garis lurus. Okay, lagi apa lagi? Satu tajuk lagi. Kau nak pilih apa? Bagi cikgu. Cikgu tak pernah buat lagi ni soalan. Baik dulu cikgu ni siap. Cikgu tak pernah jawab lagi soalan ni. So kalau aku terkanta dengan live ni tak dapat jawab, korang tolong cikgu, okay? Alright. Mana? Ada soalan. Soalan lagi nak buat dalam ni. Lilitan pada bulatan. Okay, kita cari soalan dalam bulatan kalau ada bulatan. Jangan banyak pula ni. Insurans cukai. Okay, cikgu tengoklah antara-antara tu kalau sempat. Dah. Lepas tu yang ketiga tadi bulatan bulatan. Lepas tu yang keempat cukai atau insurans. Insurans. Okay. Dah. Banyak sangat, kita kena buat kelas lagi panjang lah. Okay. Insurans dengan cukai Okay, nanti kita tengok. Okay, so first kali mari kita simak dulu. SPM. So by the way, kalau dari segi format siapa yang tak tahu format dia, paper 1 40 soalan. Paper 2 ada bahagian A, B dengan C. Bahagian A tu jawab semua, bahagian B tu jawab 5 sahaja. Semua soalan lah 5 tu. Lepas tu soalan C ada 2 soalan, jawab 1. Okay. Tapi bahagian C tu, dia soalan itu bercampur-campur topik tau. Bercampur-campur topik je tengok belakang tu. Alright, so get ready lah. Okay, alright, korang dah ready dah? Nisbah. Banyak soalan yang kena cover ni. Okay, jangan risau. Next time cikgu live lagi ataupun cikgu ada sharing session. Sharing session lagi. Cikgu akan tunjukkan dekat korang tajuk-tajuk apa lagi yang ada Okay, so apakah kelemahan kad kredit? Tidak perlu membawa wang tunai yang banyak, memudahkan pembelian secara talian, berbelanja lebih. Confirm lah, C jawapan dia salah. Okay, berbelanja lebih daripada sepatutnya. Okay, jap, cikgu cari ni. Ni je tajuk kita fokus 4 ni Okay. Ini bukan. Okay. Okay, dengar. Okay, ni soalan cukai tau. Soalan 5. Dia cakap apa? Soalan 5 dia kata Jelita lunch. Cikgu tulis shortcut tau. Jelita lunch kat restoran. Okay. Jenis cukai yang dikenakan. Dia kata A, cukai jalan. B, cukai pintu. C, cukai pendapatan. D, jualan dan perkhidmatan. Korang rasa mana jawapan dia? Laju sangat jawab, tak sempat aku tengok ni Jelita lunch dekat restoran. So jenis cukai yang dikenakan apa? Cukai jalan ke, cukai pintu ke, cukai pendapatan ke, cukai perkhidmatan, jualan dan perkhidmatan. Jawapan dia adalah D. Alhamdulillah semua orang jawab D. Okay, senang pula D. Senang kan? Macam ni soalan SPM Di part yang senang lah. Part yang susah ambil. Okay. Alright, lagi. Apa lagi dah? Ada statistik, bukan. Kebarangkalian, perubahan. Okay, garis lurus. Okay, soalan garis lurus. Okay, dilukis macam tu. Allah, senang sangat. Cukai pintu tu apa? Cukai pintu dia cukai yang dikenakan terhadap premis-premis ataupun bangunan-bangunan, rumah, bangunan, premis, kedai dan sebagainya. Okay? Tapi dia tak ikut bilangan pintu. Maksudnya bukan rumah, kalau rumah tu ada 18 pintu, 18 darab, bukan dia ada faktor-faktor yang lain. Dia tengok jenis bangunan, anggaran, nilai sewa tahunan. Nilai sewa tahunan, lepas tu dia akan darabkan dengan kadar.
Dia bukannya ikut ni bilangan pintu panjang macam-macam. Okay, so next ni adalah soalan garis lurus. So soalan dia macam ni. Garis lurus ni soalan apa? Soalan 10. Soalan 10 garis lurus sini, lepas tu dia piang ke sini. Lepas tu PQ. Kat sini P, kat sini Q. P tu apa? Negatif 60. Q tu apa? 03. Ni pun senang je ni. Okay, so cari apa? Cari kecerunan. Okay, pantas, perang, cepat. Cari kecerunan. A, dia kata 2. B, dia kata 1/2. C, dia kata negatif 1/2. D, dia kata negatif 2. Pantas. Go, kira. Berapa pun dapat? Ui, pantas. Bagus. C, B, B. B ke C? Kira betul. B ke C? 1/2 ke 2? Tapi obviously bukan C lah kan. Sebab graf ni kan menaik kan. So C dengan D ni confirm bukan? So ni kelebihan kata satu tau. Orang boleh agak jawapan dia kat mana sebenarnya. Okay, so pangkah ni. Okay, so mana satu jawapan dia? 2 ke 1/2? Ada B, ada A. Ayo. A Okay, mari kita kira. Okay, dia M ni kecerunan Kecerunan sama dengan apa? Negatif Y bahagi X. So negatif Y apa Y? Y yang ni 3. So 3 lah. X apa? X negatif 6. So negatif 6 lah. So jadi 1/2. So jawapan dia adalah B. Yes, Y dulu baru X. Pandai, betul. Exactly, betul. Y dulu baru X. Ini pun kadang-kadang student terkeliru kan. Di X dulu ke Y dulu ke. Jangan utamakan X awal. Ingat, jangan utamakan X. X tu macam bawah. Okay. Ingat benda tu. X dekat bawah, Y tu dekat atas. Alright. Ingatkan formula Y1, Y2. Pakai Y1, Y2 tu pun boleh juga. Cumanya dia akan jadi di sini. Jadi juga. Cuma dia panjang sikit lah. Dia jadi 3 tolak kosong. Lepas tu kosong tolak negatif 6. Tapi jawapan sama. Awak tetap akan dapat 1/2. Cuba try. Tak percaya, cuba try. 3 tolak kosong, kosong tolak negatif 6. Awak tetap akan dapat 1/2. Boleh juga pakai tu. Okay? Right. Boleh Okay, siapa betul cuba bagi like sikit. Cuba tengok berapa ramai betul. Double tap. Ting. Tak ramai betul lah. Kena banyak praktis lagi ni. Baru 1. Kena praktis lagi. Okay, ada 2, 3, 4. Right. Okay, bagus. Well done right Malaysia. Well done calon-calon SPM. Okay, thank you. Okay, good. Okay, bagus. Okay, next. Ni clear soalan ni boleh Okay, itu soalan ni garis lurusnya. Settle dapat ni. Okay, kalau negatif, garis dia memang ke arah berbeza ke? Yes. Kalau negatif, dia macam ni. Dia turun macam ni. Dia ke bawah macam tu. Dia ke bawah tu maksud dari kiri ke kanan, dia ke bawah. Yang ni daripada kiri ke kanan, dia menaik. Okay, senang je. Sekarang sekali tengok tu, kita dah boleh agak dah jawapan dia. Right, good. Okay, next. Kebarangkalian, garis lurus, bulatan, cukai insurans. Okay. Ini adalah pembesaran, bukan luas segitiga. Okay, tak ada. Kebarangkalian aku jumpa dah. Okay, dah ready untuk kebarangkalian? Soalan 20. Okay, soalan 20, kebarangkalian. Mana pandang ni soalan 20. Soalan 20. Mana soalan 20? Soalan 20. Okey, soalan 20 ni ada cerita. Kebarangkalian ni banyak cerita. Diberi bahawa tak tulis lah. Kebarangkalian band lulus dalam subjek kimia dan matematik ialah 0407. Okey.
kebarangkalian Ben lulus aku dicium salah. Lulus. Kebarangkalian Ben lulus. Kebarangkalian Ben lulus dalam mat ialah 04 dan 07. Ui, kimia 04 je kebarangkalian. Ini kena jumpa Cikgu Hana. Habis, Cikgu Hana tengok Cikgu Hana, Ben, dia dapat 04 je. Kebarangkalian untuk lulus tengok. Report sama cikgu-cikgu kimia. Okay, next apa? Apa lagi? Oh, okay, hitung kebarangkalian bahawa Ben tidak akan gagal. Tidak akan gagal maksudnya lulus lah. Aduh. Okay, hitung kebarangkalian. Okay, hitung kebarangkalian Ben. Dia tulis ni tau, dia tulis ni. Tidak gagal. Tidak gagal. Kedua-dua mata pelajaran. Tidak gagal kedua-dua subjek. Okey, cikgu baca sekali lagi soalan Kebarangkalian Ben lulus dalam subjek kimia dan matematik ialah 0.4 dan 0.7. Maksudnya kimia ni untuk dia lulus 0.4. Matematik untuk lulus 0.7 dia punya kebarangkalian dia. So hitung kebarangkalian Ben tidak gagal kedua subjek. Okey. Tidak gagal ni bukan cikgu saja reka soalan tulis macam tu. Dia kata tidak gagal. So apakah yang dimaksudkan dengan tidak gagal? Apa maksud dengan tidak gagal ni? Siapa tahu? Tidak gagal tu maksudnya lulus lah. Kan? So ni maksudnya lulus lah. Mengajar tu soalan ni. Ini lulus lah kan? Okay, so untuk dia lulus kedua-dua subjek untuk dia lulus kedua-dua subjek, maksudnya dia nak maths dengan kimia tu lulus. Okay, lulus. Maksudnya apakah kebarangkalian dia untuk lulus? Untuk lulus, matematik 0.7, kimia 0.4. Darabkan, dapat berapa tu? 0.7 dan 4, 28 kan? So 2.8. 2.8 ada jawapan dia? Ada, jawapan dia begini lah. Pilihan jawapan A dia kata 0.18, B dia kata 0.72, C dia kata 0.28, D dia kata 0.882. So kalau maths dengan dia nak maths dengan kimia dua-dua lulus. Bukan maths lulus kimia gagal ataupun maths gagal kimia lulus kan? Bukan LL. So 0.7 darab 0.4 sama dengan 2.8. So jawapan dia C. Apa yang aku darab ni? Astaghfirullahalazim. Sorry. Buat malu cikgu maths. Maafkan saya cikgu maths sekalian. Maafkan saya. 0.8. Ya Allah, salah. Salah tulis. Okey, maafkan cikgu. Okey. Senang, C kan? Okey, kebarangkalian pun dah jawab. Mai kita ada pula. Ni soalan luas. Garis lurus muncul lagi. Okey, garis lurus muncul lagi. Garis lurus kali ni okey, dia tak main, ada bendera. Ada bendera. Okey? Alright. So 20, soalan 20 Okey. Okay, isu. Okay, main kita buat lagi ni garis lurus. Bulatan tak buat lagi kan? Okay. Soalan 20, kebarangkalian garis lurus, bulatan, cukai insurans. Okay, right. Cikgu nak pergi ke soalan seterusnya. Siapa-siapa yang belum share lagi sesi live cikgu sekarang ni, minta tolong share kan supaya ramailah yang boleh dapat lagi manfaat tu. Okay, right. Di 20 sudah. Soalan apa ni? Soalan 23. Soalan 23. Okey, korang share dulu sementara cikgu tulis soalan ni. Pergi share kat kawan-kawan biar ada orang belajar sekali. So kebarangkalian ni memang kena darab lah. Saya ingatkan total jumlah dan bahagi.
Dia kebarangkalian ada dua jenis soalan kebarangkalian. Yang pertama adalah dia tunggal, satu sahaja. Maksudnya contoh kita baling dadu tu sekali. Apa kebarangkalian dia? Kalau kebarangkalian dia adalah satu, contoh kebarangkalian untuk dapat nombor genap. Dalam dadu, nombor genap dia ada berapa? 2, 4, 6, 3. Kan? Lepas tu berapa kali? Maksudnya berapakah sampel-sampel yang lain? Ada 6 sampel, betul tak? Dia boleh dapat 1, boleh dapat 2, boleh dapat 3, boleh dapat 4, boleh dapat 5, boleh dapat 6. So maksudnya 3/6. Bila 3/6 tu maksudnya tu yang bahagi tu 1/6. Ini yang tunggal. Cikgu panggil ni kebarangkalian tunggal. Maksud kebarangkalian tunggal ni, dia hanya baling sekali je. Yang ni yang form 3 punya. Yang awak jawab tadi tu, itu adalah kebarangkalian yang form 4 punya, which is yang bersandar dengan tak bersandar, ataupun eksklusif tak eksklusif tu. Okay, so yang ni, case yang kita buat ni adalah yang kena darab. Sebab kebarangkalian untuk dapat matematik dan juga kimia tadi tu. So kita darabkan kedua kebarangkalian tu. So ada lagi lah, dia tak semestinya, dia tak semudah totalkan, tak, itu yang basic punya dia. Kalau yang form punya tak. Form punya dia dah ada situasi-situasi tertentu. Okay, right. Okay, good. Okay, next. Soalan ni soalan nombor 3 Soalan nombor 3. Okay, cikgu lukis dulu. Cikgu lukis apa? Lukis tu. Okay, satu garisan tegak, lepas tu melentang macam tu, naik ke atas, lepas tu turun ke bawah sini, lepas tu sini ke sini. Macam tu. Okay. So atas ni bendera atas ni. Bendera Malaysia. Okay, alright. Lepas tu bla bla bla, ORS lari. Okay, ni selari. Cikgu tanda je lah macam tu Okay. Soalan dia kata kecerunan, dia ada bagi PQ yang ni PQRS. Kecerunan PQ ialah 4/3. Kau nampak tulisan cikgu kan? Okay, good. Okay, live TikTok tak ada replay. Tiba-tiba pause ni maksudnya bateri lah. Kejap, cikgu bateri lah. Ni buat bateri macam je. Ni bukan kegel, tu charger Kejap. Charger. Okay, cikgu dah kembali. Ya. Tak on. Okay, dah. Okay, cikgu dah kembali. Okay. Dah. Jangan report sama cikgu BM Kita dah sepakat kata jangan report kat cikgu BM Mati aku. Okay, dah. Okay, semua ready Boleh izinkan cikgu menyambung semula apa benda cikgu ni. Kita kena nak pujuk cikgu BM ni, kita kena gunakan kata-kata yang puitis. Okay? Apa tadi? Okay, ni soalan ni. Jarak mengufuk P dan tinggi tegak S dan T masing-masing ialah 4.5. Cikgu tulis je dah 4.5 M. Mengufuk P, tinggi tegak S, S dari T. Okay, S kat sini. Sekejap, cikgu tulis balik. Kecerunan PQ ialah 4/3. 4/3 4/3. Kat sini ada huruf T, lepas tu jarak dia cakap 4.8. Bukan, 2.1. 2.1 sini 4.8. Kau nampak ni? Nampak Cikgu nak apa? Nak jimatkan ruang sikit juga macam ni. Okey. Boleh
4.8, 2.1. Hitung jarak PR. Dia nak cari ni, PR ni. Oh. Okay. Okay, alright. Cikgu kita jawab apa pilihan-pilihan jawapan yang ada So A, dia kata jawapan dia mungkin 1.6, B 2.0, C 2.6 dan apa tu? Apa satu lagi? Satu lagi apa? Oh, dan D 3.2. Okay. So, ini sedari, ini 2.1, S sampai T ni 2.1. Okay. Lepas tu 4.8 adalah P bagi T. Lepas tu ni sedari. Okay. Alright, ini bukan garis lurus sangat lah. Ni ada sikit, awak boleh pakai trigonometri sikit mungkin. Kenapa dia bagi kecerunan Oh, now I understand. Okay. Sebab kecerunan tu dasar kesengetan. Cikgu dah tahu dah macam mana jawab. Okay, korang tahu macam mana jawab belum? 2.1 tu panjang ST ke panjang QT? ST je. S sampai T sahaja. Sebab dia cakap dekat sini, cikgu baca soalan dia kata apa? Jarak mengufuk P dan S dari T. S dari T ialah 4.8 dan 2.1. So 2.1 lah panjang daripada S ke T ni 2.1. Korang ada jawapan belum? Ada jawapan dah? Ada yang jawab C. C tu kau hentam ke kau teka? Ke kira? Dapat jawapan betul lah? Wih, mantap laju. Okay, dah? Tak tahu Okay, so okay, tak apa. It's okay, no problem. Okay, kecerunan ni kan kita tahu dia ada 4 formula untuk dapatkan kecerunan. Tapi benda yang kita nak kena realise adalah kecerunan ni adalah nisbah antara jarak Y dengan jarak X. Okay, so untuk mendapatkan jarak apa dia ni? Dia nak apa soalan? Soalan dia nak PR. Okay, so PR sama dengan berapa PR sama dengan berapa? So dia nak panjang sini. Okay, tengok betul. Cikgu nak lukiskan RST. Okay. Sini cikgu lukis balik je. Okay, ini R, ini S, ini T. Okay, ST ni 2.1, yang ni tak tahu. Tapi kecerunan M dia sama dengan 4/3. Kenapa cikgu cakap dia 4/3? Sebab dia cakap dekat sini PQ ni 4/3 dan dia selari dengan RS. Kalau dia selari, bayangkan member korang sama-sama sengit kan? So maksudnya kecerunan korang pun sama pandai. So PQ sama dengan RS, dia punya kecerunan. Okay, so maksudnya panjang sini ni Y dengan X. Kalau kita bahagikan Y dengan X ni, maka kita akan dapat 4/3. So maksudnya ST bahagi dengan RT, kita akan dapat 4/3. So kita darab silang ini. So 3 ST pun ST 21 kan. So 3 darab dengan 2.1, 4 darab dengan RT. Macam tu. Okay, so ini pindahkan balik sini. So RT sama dengan 3 2.1 bahagi dengan 4. Nampak ke bawah tu? Nampak? Okay, 3 okay, cepat kira 3 darab 2 6. 6.3. 6.3 bahagi 4 6.3 bahagi 4 6.3 bahagi 4 6.3 bahagi 4 1 24. So 1.4 is it? 1.4. Cikgu dapat 1.4 betul? Ya ke? Mesin cikgu aku congak kadang-kadang silap pula. 6.3 bahagi 4. 1 dekat sini 6, 2, 23. Oh, ada poin-poin lagi.
So 23 bagi 4 berapa? Paling dekat sekali 5, 20, 3 dekat sini. Lepas tu jadi 30. 30 paling dekat adalah 8, 7. 7 dapat 28, dapat 20 kat sini, sini 4. So 20 habis, kan? Okay, so 1.574. Oi, dia bagi soalan macam ni Okay, dah? Dapat macam ni kan? 1.425 kan? 425. Oh, kenapa ST bahagi RT? Sebab Y, jarak Y bahagi dengan jarak X. Okay? M sama dengan jarak Y bahagi jarak X. Ini Y dia, ini X dia. Okay? So Y dia 2.1. X dia adalah RT, kan? So ST bahagi dengan RT, kita akan dapat M, which is 4 per 3, kan? 4 per 3. Okay, so dari sini 3 darab ni kita dapat 6.3. Betul? Kan? 6.3. Lepas tu 4 ni pula apa ni? 4 ni pindah ke sini, dia darab dengan RT. Tapi 4 ni kekal sini lah. Sini lah, 4 ni pindah sini. So 4 pindahkan ke sini. So 3.321 darabkan dengan ini, kita akan dapatlah dia punya jawapan dia. Mana kalkulator cikgu Kalkulator. Kejap. Bukan cikgu tak percaya korang, cikgu percaya pada korang. Cikgu tak percaya pada diri cikgu sendiri je sekarang ni. Okay, kejap. 3 darab dengan 2.1 bahagi dengan 4. So dapat 1.575 lah. 575. Silap. Okay, so RT sama dengan 1.575. So kat sini 4.8. So 4.8 tolak dengan answer, maka dapatlah 3.2. So jawapannya D. Okay, so dapat sini kan 1.575. So ini kita dapat 1.575. So 4.8 tolak 1.575 dapat 3.225. So jawapan dia adalah D. Okay, siapa yang tak join kelas cikgu daripada mula, bertara buah nampak. Okay, buat apa nak buat term tak ada kaitan? Okay, teorem Pythagoras adalah untuk kita dapatkan jarak panjang setiap garisan. Okay, tapi kecerunan ni M ni, kecerunan ni adalah nisbah. Yang 4/3 ni bukan panjang tau. Cukup bayangkan macam ni Kalau lagi kita kata 4/3 tu panjang, PQ dengan RS ni sama panjang ke? Tak, dia bukan sama panjang. Dia punya kadar sengit dia tu je yang sama. Level of kesengitan. Okay, bayangkan dua garisan. Nampak siku cikgu ni, sini sampai sini. Ini pula tapak sini je. Okay, adakah kedua-dua tangan cikgu ini selari? Selari ke tak? Selari. Adakah dia sama panjang? Tak. So, apa yang cikgu jom sampaikan kat sini lah, 4/3 ni adalah level of sengit. Kadar sengit dia, bukannya dia punya panjang. Yang teorem Pythagoras tu panjang. Okay. Alright, boleh faham Okay. Okay, nak SS weh, sempat korang SS Saya pakai teorem lagi senang cikgu. Salah lah jadi. Pakai teorem sedapat ke? Salah, tak dapat lah. Okay. Teorem Pythagoras tu untuk cari panjang. Okay, boleh Memang ada rumus gradient macam tu ke cikgu? Jarak Y ni jarak jarak Y dengan jarak X ni adalah sama dengan yang Y1 tolak Y2 tu. Sama je. Dia sama dengan Y1 tolak Y2, X1 tolak X2. Benda sama. Okay. 4.8 bahagi 2 memang salah. Okay. 4.8 bahagi 2 salah.
Dia tak kata ni sama panjang. Kalau dia sama panjang, kalau dia sama panjang, dia tak perlulah bagi benda ni kan. Dia tak kata sama panjang, dia kata 4.8 je. Okay? Alright. Okay, boleh cikgu pergi ke soalan yang seterusnya. Siapa nak screenshot, silakan screenshot kejap. Tapi kalau korang tak follow, memang berterabur Cikgu tengok, cikgu pening berterabur, tapi korang tahu lah mana cikgu kira. Kan. Okay. Alright. Okay. Next. Cari punca-punca bagi persamaan kuadratik. No, next. Ni kebarangkalian dari lurus bulatan cukai Ini nombor 4. Ni tak nak, bukan. Ni betul bukan, matrix. Bulatan. Ini macam soalan trial bila ni. Cikgu rasa soalan dia keluar balik lah soalan ni. Tengok ni. Okay, semua orang tengok sini. Bertenang semua, bertenang. Bawa bertenang. Okay, 29. Okay, next soalan. Okay, cikgu nak pergi dah soalan yang seterusnya. Sekarang berapa? Oh, 24:10. Okay, steady guys, steady. Okay, next. 29. Okay, cikgu kena lukis sikit. So, bulatan kat sini apa tu kena buat tu? Bulatan 4/3. Okay, so cikgu lukis bulatan dulu. Bismillah. Banyak maklumat tak dalam bulatan? Banyak maklumat. Cikgu dah besar sikit. Okay, banyak maklumat, so kena buat besar sikit. Lepas tu tarik. Oh, cuit. Okay. Lepas tu dalamnya ada segitiga. Sambung situ. Okay. Macam mana sambung dah? Oh, okay. Ni dia. Ya. Bye-bye. Okay, macam tu. Lepas tu dia segitiga tu situ. Lepas tu ke bawah. Oh, ini pusat. Lepas tu dia ke bawah. Dah. Okay. Okay, sudut-sudut dia pula sekarang. Okay, sini, atas, Y dekat sini, dan juga 70 atas sini. Okay, 70 apa nama ni? X. Sini Y. Kat sini adalah 60 ni. 65. Okay. Okay, dah. Okay, right. Lepas tu apa dia suruh ni? Cari nilai Y dengan X. So, X sama dengan berapa? Y sama dengan berapa? Okay. So, sementara korang kira tu, cikgu kejap pilihan-pilihan jawapan yang ada. 70/5. 65/50. 60/55. 55/60. Ini X. Ini Y. Siapa nak teka jawapan, tekalah dulu. Siapa nak kira, ambil masa kira jap. Okay, kira jap. Kira. Okay, so sementara korang kira tu, so cikgu pun kira sama dengan korang juga. Cikgu nak maklumkan malam ni cikgu ada kelas tajuk malam ni adalah algebra. Kita akan sentuh dengan ringkas beberapa elemen-elemen yang ada dalam algebra tu untuk cikgu explain dekat korang. Okay, so malam ni cikgu akan ada kelas. Alright, malam ni cikgu ada kelas. Okay, so jumpa malam ni siapa-siapa yang itu. D Ui, dah korang cepat betul korang kira. Mantap. Okay. Cikgu kira pula.
Cikgu boleh kira dia risau. Okay, macam mana korang dapat tu? Faham tak? Cikgu tak faham. Cikgu dapat 70, situ sikit, segitiga dekat sini. Okey. Ni segitiga. Ini X sama dekat sini kan, X kan? Kalau sini 70, sini adalah 180 tolak 70, which is cikgu dapat 110, betul? So sini 110. So kalau sini 110, X ni adalah bahagi 2, kan? So 110 bahagi 2 akan dapat 55. So X ni sama dengan 55. So jawapannya D. Dapat jawapan D, tak payah kira Y. Okay, dah. Tapi terfikir tak saya dapat Y Saya dapat Y. Saya bagi Y. Kau siapa kira Y? Siapa kira Y? Siapa kira Y? Y macam mana dapat? Macam mana dapat Y? Sebab tak ada jawapan lain dah. Okay, baik. Okay. Macam ni. Okay. Cikgu pakai warna biru lah. Sini 55 kan? Jadi sebelah sini pun 55. Okay. Sini pun 55. Okay. Sini 55, sini 65. So yang dalam segitiga ni adalah 180 tolak dengan 55 tolak dengan 65. Kan? So ni pun ni 110 110, 120 kan? 120. So 80 tolak 20 dapat 60. So sini dapat 60 lah. Kan? Ni 60 kan? So sini pun 60 lah. Okay. Sini 60. So kalau 60 kat sini, maka kat sebelah sini pun sama dengan 60. So dapatlah buat. Ui, seronok pula soalan ni. Seronok? Kan? Best yang soalan ni kan? Best. Dia best sebab kita dapat. Kalau tak dapat, kita sedih kan? Okay, lagi. Sekejap. Soalan terakhir ke? Soalan terakhir. Ni apa ni? Tinjauan bilangan respon. Ni apa ni? Oh, ni statistik. Bukan. Ini jumlah kutipan yuran. Ini pun statistik. Ini bukan. Ni apa ni? Wang pendahuluan sebanyak. Oh, ini apa tu? Pengurusan kewangan. Ini entah. Tadi apa tu? Lepas tu 37 ni matrix. Apa ni? Sukatan serakan. Ini apa Oh, asas nombor kad kredit. Dah habis dah. Cikgu, apa rules dalam bulatan Oh, bulatan. Rules dalam bulatan dia ada 1, 2, 3. Ada 3 jenis yang awak kena tahu dalam bab bulatan. Bila bab bulatan yang melibatkan sudut-sudut macam ni kan, dia ada 3. Yang pertama adalah lengkok yang sama. Okey, peraturan lengkok yang sama ni ada 2. Satu yang sama ni. Mana ni? Sorry. Lengkok yang sama tak ada kat sini. Lengkok yang sama dengan Jap. Lengkok yang sama dengan lengkok yang sama ni dalam kita ada 2 lagi. Aku cerita banyak tak guna juga. Macam cerita sikit lah. Okay, sekejap. Cikgu beli mana buku ni? Buku ni dekat kedai buku dah ada dah. Alright? Dekat TikTok shop pun mungkin ada juga. Cuba korang cari. Okay, sekejap. Bulatan
bulatan. Bulatan ni dia terbahagi kepada 3. Yang pertama sekali ni adalah lengkuk sama. Lengkuk sama ni bahagi kepada 2. Satu lilitan, satu lagi pusat. Okey, nampak rumah tu, nampak? Lilitan ni yang ini sama. Sudut sini dengan sudut sini sama. Kau nampak ke benda cikgu conteng ya? Ni sama tau ni, sudut dia sama. Yang pusat tu yang ni. Ni dengan ni. Okey. Itu yang pertama, lengkuk sama. Lepas tu yang kedua adalah bulatan. Lepas tu dalam tu ada segi 4. Segi 4 dalam bulatan. Okey, segi 4 dalam bulatan. Okey, segi 4 dalam bulatan. Okey, ini segi 4 dalam bulatan ni yang ni. Dia bulat, lepas tu dia segi 4. Okey. Okey, tu. Ini sama dengan kat luar. Ni. Ni, yang dalam ni kalau tambah dapat 180. Okey, tambah dalam tu dapat 180 darjah. Yang dekat luar, merah dengan merah kat luar tu sama. Okey, so dia ada 2 peraturan kat sini. And then yang ketiga. Yang ketiga ada few ada few, tapi dia adalah basically dia adalah segitiga dalam bulatan. Ni ada. Okey, segitiga dalam bulatan. Ni ada antaranya lah ni. Ni. Okey, segitiga dalam bulatan. Jadi banyak yang sama, banyak. Ni banyak, ni banyak. Okey. Yang boleh cikgu lukis kat sini adalah yang ni. Dia bulat, ada garis tangent. Weh. Teruk ah. Sini. Bulat, tu garis tangent. Tu garis tangent, lepas tu segitiga. Macam tu. Okey. Masuk. Okey. Alright. Alhamdulillah ini tuan. Kesyukuran cikgu pagi ni adalah cikgu berjaya melihat soalan kertas 2. Okay. Alright. Okay, so itu sahaja sesi kita pada petang ni. Random soalan SPM 2021. InsyaAllah cikgu just seronok buat soalan sini. Jom kita nanti lagi kita buat lagi ya. Kita pilih tajuk yang lain pula. Tajuk ni dah settle lah. Kepada kalian dari lurus, bulatan, cukai dah settle lah. Kan? Nanti kita buat lagi So nanti apa ni? Baru nak join, alamak sorry. Siapa yang baru nak join, malam ni cikgu akan mengajar lagi, okey, secara live. Boleh tanya tim BTTI, mana-mana tim BTTI boleh pergi ke TikTok, komen je, tanya je kat BTTI tu, ada banyak cara untuk contact tim BTTI So contact sahaja, nanti dia akan bagi tahu cara-cara untuk join kelas kita pada malam ni. Right? So malam ni cikgu nak sentuh algebra. Dia ada 5. Kita akan sentuh sikit lah 5 perkara yang penting yang nak kena sentuh dalam algebra tu. Okay? Metrik soalan kibat. Okay, don't worry, next time. Okay? Alright. Okay, so thank you very much everyone. Jumpa anda malam ni untuk kelas bersama cikgu dengan Sir Jazel. Cikgu dengan Sir Jazel akan berganding bahu pada malam ini untuk membantu awak memahamkan apakah itu ilmu yang dikumpulkan. Ilmu dikumpulkan oleh Al-Khwarizmi. Lama. Okay? Pada asal nama dia adalah Al-Jabir, tapi bila dah diomputihkan jadilah Algebra. Okay? Alright, so thank you very much everyone. Apa ni? Pelan dan dengakkan. Okay, cikgu cuba. Pelan dan dengakkan ni dia kena daripada atas, nampak sikit. Okay? So take it. Ada uban kat rambut. Astaghfirullahalazim. Ayo. Sudah ada uban lah. Uban ke pantulan cahaya? Pantulan cahaya. Okay, bukan uban. Bukan uban. Okay, bye-bye. Terima kasih semua. Bye-bye. Thank you everyone.
Tapi nak sembang, siapa nak sembang dengan cikgu? Enhance, bukan? Mana nak flip kamera? Sini nak flip kamera. Okey dah. Jom, cikgu kejap lagi ada kelas. Tak, kejap lagi rehat. Kejap lagi rehat. Jom, sama sembang boleh. Yang ada masa boleh lah sembang dengan cikgu. Okey, kejap. Ini cikgu nak tutup. Pening pula tengok iPad sendiri ni. Okey. Right, so macam mana student-student asrama? Student-student asrama, student-student sekolah. Macam mana korang okey tak? Sekolah macam mana okey? Tolong mak ayah tak kat rumah? Ke korang mengarut kacau-kacau orang enggak? Plan dengarkan susah lah cikgu. Bagi saya topik book markah. Oh, ya ke? Cikgu buat video persamaan serentak. Okey, cikgu cuba. Cikgu cuba. Video persamaan serentak Okey. Plan dan dongakkan. Plan dongakkan yang silibus awak ni boleh tahan juga tau. Dia ada dua lah. Satu nak kena lukis balik secara macam lukis terus. Satu lagi tu dia guna yang petak 4 tu kan. Petak 4. Peace cikgu. Okey, cikgu peace. Okey. Korang pun boleh selfie dengan cikgu kalau dengan cermin. Cepat. Selfie dengan cermin. Okey. Banyak markah. Nak SS. Alamak, jap. Jap. Cikgu bagi korang ni, jap. Siapa nak tangkap gambar soalan tadi tu? Nah, jap. Mana dia? Ni, nah. SS cepat. 1, 2, 3. Okey, dah. Alright. Okey. Flip kamera. Flip lagi sekali. Oh, sini rupanya macam enhance. Face patutlah muka aku smooth macam. Cikgu turunkanlah smoothness of my skin. Ni baru skin yang sebenar cikgu. Mana ada flawless. Biasa je. Okay. Gigi. Sedap gigi. Okay. Bukan cikgu, dia nak SS cikgu buat peace. Oh, astaghfirullahalazim. Oh, ya ke? Cepat. Okay dah. Cukai susah tapi tak buat rugi. Cukai lagi senang daripada insurance. Tahu, cukai lagi senang daripada insurance. Okay? Cukai lagi senang daripada insurance. Tapi best lah. Sebab ni student memang cukai kan. Soal cukai, soal insurans kan. Ramai student memang cakap susah tau. Tapi lepas diorang belajar, cikgu tunjuk satu-satu benda kan, diorang dah confident lah. Diorang tak ada tak pandai. Maksudnya diorang dah start untuk beranilah nak buat soalan. Sorry cikgu, ini sedu pula. Apa ni? Saya nak tahu apa yang saya perlu master dalam topik cukai. Cukai. Betul, cukai senang dari insurans. Okay. Master topik cukai. Untuk cukai dia macam ni tau. Okay. Cukai dengan insurans ni, persamaan dia orang adalah basic dia adalah tambah tolak darab bahagi. Dia punya nak kira tu senang, tapi nak faham soalan tu yang kena praktis tu. Okay, yang tu nak kena praktis. Tahu, nak kata master apa dalam topik cukai ni tambah tolak darab bahagi je. Dari segi kiraan tak ada masalah. Okay je. Alright, lepas tu apa ni? Tips nak pandai maths. Berlatihan yang banyak lah kot. Jawapan dia klise, tapi itulah jawapan dia, Wak. Latihan memang kena kau banyak. Okay. Alright. Trigo adik dia teorem ke? Okay, Trigo teorem Pythagoras dia menyelesaikan masalah sisi segitiga. Trigonometri dia menyelesaikan masalah sisi dan juga sudut. Nak kata dia adik-beradik tu terpulang, tapi yelah dia berkait. Okay. Saya selalu tak faham transformasi pantulan. Oh, pantulan ni awak anggap dia macam cermin. Tahu? Pantulan ni awak anggap dia macam cermin. So bila awak tengok cermin kan, macam tengok cikgu tengah tengok kamera ni sekarang kan. So kamera ni ibarat macam cermin cikgu lah. So so sini adalah titik ni, jadi ni. So jarak antara cikgu dengan cermin ni mestilah sama dengan cermin ni dengan bayang cikgu. Macam itulah. Okay. Maksud saya satu topik yang saya kena master cikgu. Contohnya kira cukai. Okay. Kalau cukai pendapatan, kalau pembahagian cukai tu first kali kita nak kira, akan ada formula. Cikgu nak korang ingat, senang ni, ingat pacar tu P, C dengan R. P tu maksudnya pendapatan, C tu maksudnya cukai, R tu maksudnya rebate. Tahu pacar. So untuk dapatkan berapa banyak cukai yang perlu dibayar, so dia mesti ingat pacar. So P pendapatan. Macam nak dapatkan pendapatan? Pendapatan ni duit yang masuk lah, banyak duit masuk semua kecuali allowance. Itu saja ingat tu. Kecuali allowance.
Lepas tu tolakkan dengan pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai. Lepas tu dah settle lah. Dapatlah pendapatan. Okay, daripada pendapatan nak pergi ke cukai, awak kena tahu dia punya daripada benda nak pergi ke cukai, awak kena tahu dia punya jadual. Tengok jadual tu, boom, dapat. Okay. Kalau putaran cikgu, saya tak tahu nak cari pusat untuk putaran. Oh, easy. Semalam cikgu baru ajar dekat student-student. Sekejap. Yelah. Kelas-kelas, cikgu ajar dalam kelas malam. Budak-budak ni belajar, tanya. So, cara dia senang je. Cikgu buat pakai kaedah kotak tu. Kaedah kotak. Kita buat garisan. Takkan cikgu tunjuk sini, macam mana aku tunjuk pula kan. Dari garisan tu nanti dapat nanti tengah. Daripada garisan, dia cari 4 point. Daripada 4 point tu boleh dapat garisan tengah. Okay. Lepas tu daripada formula, cikgu sama balik dekat insurans tu kan. Cukai. So, lepas korang dapat cukai tu, dapat pacar, dah dapat cukai. Tengok dia punya, berdasarkan jadual, tengok dia punya cukai berapa. Lepas tu tolak dengan rebate. Rebate ni ada 2 je. Kalau dia punya duit tu kurang daripada 35,000, dia akan dapat 400 free. Tolak 400. Kalau dibayar zakat, tolak. Siap. Dah settle. Tu je lah. Dapatlah cukai, kena bayar. Saya pernah remeh kat penaklunan logik. Last tengok result salah. Ayo. Penaklunan logik dia tak susah sangat tapi okey lah kan. Cikgu tak buat group supaya kami masuk kat Telegram. Ada. Tengok dekat cikgu punya tengok dekat cikgu punya IG tersasul. Maafkan aku. Bukan nak sebut lain. Tidak, view turun. Cik taklah. Cikgu nak sebut tengok dekat dekat ni. Tengok dekat cikgu punya TikTok. Ada kat situ. Boleh join cikgu, boleh join group kat situ. Okay, tapi cikgu tak ada admin kat situ, so sunyi lah sikit. Okay. Buatlah jalan kira cikgu, pening kalau cikgu kena bayangkan. Itulah macam mana cikgu tunjuk. Tadi masa kelas dia cikgu tunjuk dah. Okay. Jangan risau, nanti cikgu sembang, nanti cikgu ajar. Jangan risau. Okay. Ni cikgu cerita je, sembang je. Bab cukai paling senang. Bagi saya, yang bahaya topik penaklunan tu ialah induksi. Sebab ada soalan aras tinggi yang dia bagi rajah. Ada juga. Ada soalan induksi ada. Nafia, hai, selamat datang. Actually awak baru terlepas Macam awak baru terlepas, bukan? Awak macam terlepas sikit lah. Kita orang buat soalan SPM tadi. Mana buku? Cikgu tinggal kat bilik sana dia. Cikgu kita orang buat soalan SPM matematik yang terlepas. Yang diorang nak kata susah-susah ngarut-ngarut tu lah dia. Okay? Jom buat latihan. Kalau cikgu nak prepare untuk kelas lagi ni. Sekejap lagi cikgu nak masuk kelas Okay? Right, cikgu bagilah nama Insta cikgu supaya kami senang nak masuk grup. Kalau TikTok cikgu cikgu bagi kat TikTok cikgu. Lepas tu korang tengok dia punya ni. Mana cikgu? Macam ni cikgu nak komen? Cikgu tak nak komen kenapa cikgu tak nak komen? Awak cikgu tak nak komen Tools. Ni dia button komen. Okay. Sini button komen. Okay. Kenapa ada reply tu? Ni button dia. Astaghfirullahalazim. Sorry aku noob sikit. Ni cari nota cikgu Fahmi. Tu dia. So nanti korang ni lah cikgu. Okay. Ya betul, nota cikgu. Nota Sefahmi, nota cikgu. Aku dah keliru dah apa nama aku ni. Okay. Nanti kita buat lagi tau. Jangan nangis. Okay, alright. Okay. Right. So macam mana korang cuti sekolah okey tak? Mata aku matuk masuk abuk. Cuti sekolah macam mana? Seronok. Cikgu, bagi kata-kata yang boleh buat saya rasa SPM tu nak dekat. Saya tak ada rasa takut lagi. Macam mana? Apa yang kau nak cikgu buat? Okay. SPM esok. Ini formula apa ni? PB sama dengan PT, tolak PC, tolak PC. Pendapatan bulanan sama dengan pentahun. Apa benda? Tak cikgu tu. Tak pergi mana-mana pun? Tak pergi mana-mana pun. Okay. Cuti, cikgu pun tak ke mana. Duduk rumah je, study dan sibuk buat kerja. Kursus perniagaan. Awak student perniagaan mesti seronok kan? Dia dah belajar ni. Sebab seronok juga kira-kira. Scroll atas cikgu tu. Nak scroll atas kejap cikgu tengok. Duduk rumah je. Mana cikgu tak jumpa dah mana. Okay. Duduk rumah. Apa tip fizik Tip fizik. Kejap cikgu tanya orang yang pakar dalam bidang fizik. Okay, bidang fizik Fizik. Orang sebelah ni tak ada. Fizik, cikgu fizik. Okay, jangan dia orang tengah rehat tau. So korang terima kasih sikit ni. Ada student tanya.
Tip fizik. Tip fizik Tip fizik apa? Tip apa? Tak tahu. Dia orang minta tips je. Tip fizik. So tip fizik jangan hafal. Yes. Kok ni tips lulus ke? A ke gagal? Tips nak power fizik, jangan hafal. Fahamkan je. Oh, by the way, ni Cikgu Berg. Okay, jangan hafal. Macam tu kena elaborate sikit tu. Kamu budak ni tak belajar langsung lah. So maksudnya kat sini adalah sebab daripada kadang-kadang kan daripada formula tu kita boleh terbitkan kita punya definisi. Daripada formula kita boleh terbitkan kita punya hubungan. Daripada formula kita boleh powerkan kita punya konsep. Fizik senang lah. Small matter lah. As easy as peanut. Come on. Sekejap, ni yang dia cakap ni, formula fizik boleh ke guna dalam mat? Ya, ada. Dalam tajuk graf gerakan. Yang sama-sama lah. Yang sama-sama lah. Yang lain-lain. Kau jangan ni pula. Okay. Saya tak faham analisis graf. Analisis graf yang mana? Entah. Ada ke soalan ni? Mana ni analisis graf? Graf apa lah? Banyak graf. Graf apa? Fizik banyak graf. Fizik banyak graf. Fizik banyak graf kan? Graf apa? Gradient. Dia tengoklah kalau macam contoh dalam graf gerakan tu gradient kita ada yang daripada yang kita boleh dapat kita punya hal laju, ada yang boleh dapat kita punya pecutan. PTTI tak ada PTTI ada LP. Ni Cikgu Berg speak the language. Buatlah kelas fizik dekat YouTube. Ada lah. Tengok je kat YouTube tu ada yang apa? Yang tahun lepas ni kan. Ada. Konten dia sama je. Try usah. Ada dekat YouTube. Ke korang nak kelas live? Saya try fahamkan konsep tapi tak faham. Kaitkan dengan benda-benda yang dekat luar. Macam contoh, korang kan hari-hari kan korang gosok gigi kan. Gosok gigi tu sebenarnya fizik. Kan? W sama dengan Fs. Work. Mantap. Bab 4 magnet fizik susah nak faham. Elektromagnet. Alah, benda simple je lah. Magnet ni dua jenis. Magnet kekal dengan magnet sementara. Satu tu elektrik, satu tak elektrik kan? Dua-dua pakai elektrik. Tapi kalau magnet sementara ni, dia kejap-kejap ada, kejap tak ada. So, dia akan jadi magnet bila ada arus sahaja. Magnet kekal macam dekat fridge korang tau. Kan mak korang kan kumpul fridge magnet kan. Tu magnet kekal. Elektrik tu? Nak buat dia kena lalukan magnet tu kena buat Ya. Agak-agak batu jumpa. Magnet kan kita buat. Bukan batu jumpa Bukan. Bukan maksud solenoid tu dia dua-dua north. Dua-dua north macam mana? Apa maksud awak dua-dua north? Apa maksud dua-dua north? Yang hukum lens tu solenoid semua tak faham. Hukum lens tu dia macam drama je, senang cerita. Kan macam drama. Contoh macam kau pernah tengok cerita Belur untuk Firdaus tiba-tiba kan? Pernah tengok tak? Drama Pernah tengok cerita Belur untuk Firdaus? Kan memula si Melur tu suka Firdaus kan? Yang orang gaji tu tak tahu tu lah. Bukan, tu suami jatuh di langit. Tapi tak kisahlah, cerita-cerita yang biasa kita tengok kan. Kalau drama pukul 7 ni, memula lelaki tu suka perempuan tu tak layan. Kan? Lelaki suka perempuan tu, perempuan tak layan. So lelaki tu mesti kalau dia suka mesti dia bagi effort macam kita lelaki kan. Kita akan bagi effort kan. Tapi bila perempuan tu tak layan, agak-agak lelaki tu bosan tak? Bosan. So bila lelaki tu bosan, dia bye-bye lah. So bila dia bye-bye, lepas tu perempuan tu tahu sebenarnya lelaki tu anak orang kaya. Perempuan tu datang balik tak? Datang balik Tu hukum lens. Bila magnet tu dekat dengan solenoid, di mana magnet tu akan menarik. Tapi bila magnet tu menjauhi daripada solenoid tu akan menarik balik. Itu je. Tu cerita pasal apa? Cerita pasal hukum lens. Benda simple. PTTI mesti bayang kau double kan? Sebab kau pakar fizik dan pakar cinta. Okay. Selalu tengok drama. Okay, ucapkan terima kasih pada Cikgu Berg. Bye guys. Dah, jangan kacau, dia nak rehat. So tu dia, pakar cinta dan juga pakar apa ni? Pakar cinta dan pakar fizik. Right, so jangan main-main. Ni banyak ni. Hukum Snell. Snell apa? Snell macam snail. Aku tak tahu dah. Okay, apa tu? Tengok. Okay. Right. So insyaAllah kita orang okay, dia nak share tips. Lain kali cikgu live lagi. Atau cikgu Berg ke, cikgu lain live kan. Nanti kita sharing ya. Pakai NMAT. Pakai NMAT tu Sekejap. Pakai NMAT. Cikgu K dekat rumah. Tapi dia pakai NMAT sini Sekejap cikgu tunjuk. Tapi dia tengah kelas. Kena diam. Salah button. Ni pakar NMAT. Cikgu nak pergi kepada lokus. Yang gelak kuat tu, yang gelak paling besar tu, cikgu tahu. Itu yang buat. Yang gelak paling besar
Betul-betul pakai iMac tengah mengajar. Okay. Cikgu nanti ajar penyata kewangan perniagaan. Masya Allah, penyata kewangan Okey. Kita ada pakar kita kat kita untuk bab tu, nanti kita cari Cikgu, life insurance tu macam mana? Oh, life insurance tu cikgu nak tips istiqamah. Okay, ya. Life insurance ni adalah insurans hayat. Dia kita berikan seandainya berlaku 3 perkara kepada orang tu. Dia bagi duit selambat teruslah insurans tu dia bagi. 3 tips tu adalah 3 tips dah. 3 perkara tu adalah, nombor 1 adalah bila kematian, bila pemegang polisi tu mati, maka waris dia akan dapat duit terus. Lepas tu yang kedua, bila mendapat kecatatan kekal, kaki patah, kan, kaki patah, hilang terus, potong kaki, maka dia jadi apa? Dia kira dapatlah insurans hayat tu punya pampasan. Dan satu lagi adalah jika penyakit kritikal, contohnya orang tu kena kanser. Kena kanser. So jadi inilah. So dia dapatlah pampasan tu. Okay. Cikgu nak tip istiqamah study. Bila cakap pasal istiqamah, consistency ni kan, jujurnya cikgu pun struggle dengan cikgu punya konsultasi pula dah. Cikgu pun aktif. Cikgu pun struggle juga dengan cikgu punya consistency dari segi kerja dan sebagainya semua kan. Tapi benda yang kita boleh buat untuk kita improve tu adalah bila kita tulis setiap hari apa benda yang kita nak buat. So hari ni aku nak buat apa? Pop buat. And mungkin kita nak kena start dengan satu je benda yang kita boleh konsisten. Satu dulu. Lepas tu baru kita improve sikit lah. Sikit-sikit tak apa. Dia konsistensi tu betul. Tapi itulah. Dia jadi macam ni. Mungkin manusia ni dia takkan konsisten perfectly. Dalam seminggu mungkin dia miss 2 kali. Dalam sebulan 30 hari mungkin dia miss 5 kali. Dalam setahun mungkin dia miss 1 bulan. Mungkin. Tapi tu kerana miss yang 1, 2, 3 tu tak bermakna yang kita ni tak konsisten. Apa yang perlu kita buat lah, kita teruskan buat lagi. Apa benda yang aku buat? Apa benda? Okay, buat balik. Macam tu lah kot. Okay. So mungkin di peringkat awal awak miss 7 kali. And then tak apa, terus buat. And then awak miss mungkin 5 kali. Dah improvement dah tu. Okay, buat lagi. Okay, mungkin dah miss 3 kali pula. And then 2 kali. And then sekali. Kan? So mungkin naik balik ke 5 kali pula miss. Ada je. Tapi teruskan buat. Tak apa. It's okay. Okay, boleh Alright. Gatal leher. Okay. Alright. Okay, dah tak ada Ada soalan apa-apa lagi? Tak ada. So kalau tak ada apa-apa, kita pun nak rehat. Kejap lagi cikgu pun nak pergi solat asar kerana cikgu ada kelas pukul 5. Okay. Alright. So itu saja everyone. Thank you very much. Jaga diri. Take care everyone. Cuti pun dah nak habis. After cuti ni memang tak ada tak bukan preparation untuk trial. Okay. Bila aku sini. Okay, bye-bye. Thank you very much everyone. Bye-bye. Take care. Kali ni betul-betul bye-bye. Tadi bye-bye tak bye-bye lagi kan? Okay, bye-bye. Mana pangkah ni? Ni pangkah.